Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita pada kali ini, pada malam ini, tentang pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin berkaitan dengan adab berjiran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masaki wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibn sabil. Maksudnya, hendaklah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua ibu bapa kamu harus berbakti taat dan membantu, juga kepada keluarga, kerabat dan anak yatim dan orang miskin, dan jiran yang sefamili, sekeluarga, dan jiran orang lain bukan keluarga, dan kawan dalam perjalanan dan orang rantau. Itu maksud ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa yang berkaitan dengan jiran. Dalam ayat ini disebut wal jari zil qurba wal jaril junubi, yang bermaksud iaitu jiran yang dekat, iaitu family ataupun keluarga, dan jiran yang lain, iaitu jiran yang jauh. Qurba jauh, jiran yang junub, jiran yang jauh, ya, yang bukan, maksudnya jauh ni bukan family, ya. Jadi dalam ayat ini menerangkan tentang jiran. Jadi maksudnya di permulaan ayat ini menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala memerintah kita supaya buat baik, sembah Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Allah, sembah Allah, dan jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita buat baik kepada kedua ibu bapa, wabil walidaini ihsana, buat baik kepada kedua ibu bapa kita. Kemudian yang ketiga, buat baik kepada keluarga yang dekat dengan kita. Kemudian buat baik kepada anak yatim. Kemudian buat baik kepada orang miskin. Kemudian seterusnya buat baik kepada jiran yang dekat, jiran sekeluarga dengan kita. Dan yang seterusnya buat baik kepada jiran yang jauh, iaitu yang bukan sekeluarga dengan kita. Di samping itu juga buat baik kepada sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat kita, dan juga kepada wabnu sabil, orang-orang yang menegakkan jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang musafir menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi perbincangan kita dalam ayat ini, dalam tajuk kita, iaitu berkaitan dengan jiran, jiran kita. Jadi yang lepas kita dah bincangkan tentang apakah yang kita kena lakukan kepada jiran. Dan daripada penegasan ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya buat baik kepada jiran. Berkaitan dengan itu, dalam kitab ini juga disebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jiranu salasatun. Ini kita dah bincang itu. Faminhum man lahu salasatun huquqi wa minhum man lahu haqqani wa minhum man lahu haqqun wahid. Fa amal jarul ladzi lahu salasatun huquqi fajarukal qarib al muslim wa ammal jaru
ladzi lahu haqqani fajarukal muslimu wa ammal ladzi lahu haqqun wahidun fajarukal dami zimmi fal jarul qarib wal muslimu lahu haqqun qarabati wa haqqul lil islam wa haqqul jawari wal muslim lahu haqqun islam wal haqqul jawari wa ammal ladzi lahu haqqul wahidun fajarukal zimmiyu falahu haqqul jawar. Maksud hadis daripada Nabi SAW, jiran itu ada 3 macam. Yang mempunyai 3 hak dan yang mempunyai 2 hak dan yang mempunyai 1 hak. Ada 3 jenis jiran. Adapun yang mempunyai 3 hak, maka jiran yang sefamily, sekeluarga dan muslim. Adapun jiran yang mempunyai 2 hak, iaitu maka jiran yang bukan muslim tetapi jiran yang bukan family tetapi muslim. Adapun yang mempunyai 1 hak, maka jiran orang kafir, zimmi. Orang kafir yang zimmi ni orang kafir yang tidak mengganggu kaum muslimin. Dia tidak menggugat kedudukan kita, tidak mengancam kedudukan agama kita. Kemudian 3 hak itu ialah hak family dan hak berjiran dan hak Islam. Itu 3 hak. Hak keluarga, hak Islam, kemudian hak berjiran. Ataupun dengan lebih mudah, hak berjiran dulu, kemudian hak keluarga, kemudian hak Islam. Kemudian yang kedua, dua hak, iaitu hak kejiranan dan hak Islam, iaitu hak sebagai jiran dan juga sebagai seagama, sebagai orang Islam. Dan 1 hak, iaitu hak jiran sahaja, iaitu hak jiran sahaja, maksudnya mungkin bukan maksudnya di sini bukan Islam, iaitu zimmi, ya, iaitu yang dimaksudkan dengan orang Islam, orang bukan Islam yang zimmi, yang tidak mengancam kedudukan agama kita. Okey, itu pembahagian dalam hak, ya, hak-hak ini. Maka dalam kaitan berbuat baik kepada jiran ini, maksudnya di sini bukan hanya kepada keluarga kita sahaja, ya, kepada keluarga kita yang beragama Islam sahaja, juga kepada orang Islam, ya, kepada orang yang beragama Islam bukan keluarga kita, dan juga kepada yang bukan Islam, kerana berjiran dengan kita. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan hak-hak. Maka sebab itu dikata Islam itu menjaga keselamatan, ya, rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada seluruh alam. Ya, seluruh alam ni seluruh makhluk. Sama ada dia Islam ke, sama ada dia bukan Islam ke, dia memberi rahmat. Dalam hak-hak berjiran ni sudah kita nampak tentang dikatakan rahmatan lil alamin itu. Kerana apa? Kerana Abu Zar, ya, Al-Ghafari radhiyallahu an berkata, saya dinasihatkan oleh kekasihku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Muhammad SAW menasihatkan Abu Zar Al-Ghafari ini, ya, yang dianggap itu sebagai orang yang sangat dia kasih, ya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia menyebutkannya sebagai kekasih, ya. Jadi apa yang disebut oleh Abu Zar ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menasihatkan Abu Zar ni dengan tiga perkara. Ya, satu perkaranya iaitu berkaitan dengan jiran. Antaranya yang pertama Nabi nasihatkan Abu Zar ini, iaitu dengarlah dan taatlah kepada pemimpin kaum muslimin, walaupun yang diangkat itu orang yang dipotong hidungnya dan hamba sahaya. Itu maksudnya nasihat Nabi SAW kepada Abu Zar dan kepada kita seluruhnya, iaitu kita kena taat kepada pemimpin kita, ya, pemimpin kita
Seperti mana yang kita bincang hari itu, pemimpin yang macam mana? Iaitu pemimpin yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin yang maksudnya yang melakukan menjadikan pemimpin itu sebagai menjalankan syariat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana penegasan, ya, Sayyidina Umar mengatakan bahawa sekiranya dia tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka jangan taat kepada dia. Itu yang dimaksudkan konsep pemimpin, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena taat kepada pemimpin kita. Walaupun pemimpin kita itu tak cantik, mungkin hidungnya tak elok kan, dipotong maksudnya di sini, ataupun sebagai hamba sahaya, ataupun orang menjadi hamba kita, ya, sebagai hamba sahaya, ataupun orang kalau zaman Nabi dulu tak badui lah dikatakan, sebagai hamba. Ya, tapi kalau dia menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena taat kepada pemimpin itu. Tapi kalau berlaku kezaliman, maka kita tak wajib taat, ya, kepada pemimpin itu. Yang kedua iaitu kata Nabi SAW kepada Abu Zar, nasihat dia, jika kamu masak kuah, atau masak makanan yang berkuah, maka banyakkan airnya dan perhatikan jiran-jiranmu, maka berilah kepada mereka. Maksudnya kalau kita ni masak makanan yang berbau ataupun yang menyebabkan baunya itu sampai kepada jiran kita, ataupun kita tidak mengabaikan jiran kita, ya, maka kita walaupun tak banyak, kita banyakkanlah kuahnya, dapat supaya kita edarkan kepada jiran kita. Sekurang-kurangnya jiran yang dekat dengan kita, ya. Sehingga kan ada dikatakan dalam keterangan, siapa yang mati, dia kata, siapa yang mati sedang tiga dari jirannya itu rela padanya, maka diampunkan baginya. Jadi kalau dia mati, jiran yang di sebelah rumahnya itu, 3 jiran yang di sebelah rumah itu redha ataupun rasa senang dengan dia, ya, senang dengan dia, ya, menyebabkan, ya, maka dia diampunkan, maka dosanya akan diampunkan. Jadi dia menyenangkan, maksudnya dia semasa dia hidup itu dia menyenangkan, ya, jirannya, ya, sehingga akan menyebabkan jirannya itu tak rasa kelaparan, ya. Betul, hadis yang lain mengatakan bahawa tidak beriman seorang itu sekiranya dia tidur dalam keadaan jiran sebelahnya lapar, ya, maka dia kena banyakkan makanan itu, ataupun dia kena banyakkan masakan ini, walaupun kuah, ya, kita katakan, tapi kena sampaikan kepada jiran itu. Yang menyebabkan hal ini menjadikan jiran itu rasa senang, rasa lega dengan sikapnya itu, dengan keadaan itu. Bila jirannya senang begitu, maka dia akan mendapat kesenangan. Apa kesenangan dia? Iaitu kesenangannya di hari akhirat. Ya, sebab apa? Sebab dia diampunkan. Maksudnya diampunkan dosanya di hari akhirat. Kenapa? Kerana dia menjaga hak-hak yang disebutkan berjiran tadi. Itu perkara yang kedua, ya, yang berkaitan dengan jiran, nasihat, ya, Nabi SAW berkaitan dengan jiran kepada Abu Zar Al-Ghafari. Dalam hal ini, maka kita ambil, ya, kesempatan ini untuk kita beribadat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam musim Covid yang tambah lagi sampai 18 hari bulan ni, ya, maka kita ambil kesempatan ini untuk kita berbaik-baik dengan jiran kita, melaksanakan, ya, kebajikan kepada jiran kita. Ya, kemudian yang ketiga, nasihat Abu Zar Al-Ghafari ini kepada Nabi nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kepada Abu Zar Al-Ghafari, apa dia? Yang ketiga iaitu sembahyanglah 5 waktu itu tepat pada waktunya. Jadi itu 3 perkara yang dipesan. Jadi sembahyang, ya, tepat pada waktunya. Ya, sembahyang itu yang baiknya ialah awwali waqtiha as-salah, ya, maksudnya afdhalus salah fi awwali waqtiha. Sebaik-baik solat itu pada awal waktunya. Dan ditambahkan lagi, sebaik-baik solat itu iaitu dengan bukan hanya setakat di awal waktu, dan juga dituntut untuk kita solat berjamaah. Jadi dalam kesempatan kita ada bersama dengan keluarga di rumah ini, maka
bolehlah kita melakukan solat kita yang terbaik itu, iaitu solat berjamaah, solat berjamaah walaupun ada perintah PKP yang hanya boleh solat berjamaah di masjid hanya 5 orang saja kalau di Selangor ini, maka yang tak dapat hadir ke masjid itu, maka dapatlah kita melaksanakannya di rumah kita seperti mana yang diperintahkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Baik, itulah perkara yang ingin saya sampaikan pada malam ini, tazkirah pada malam ini yang berkaitan dengan hak-hak berjiran. Jadi marilah sama kita melakukan kebaikan kepada jiran kita. Apabila senang jiran kita, maka senanglah kita di hari akhirat, kerana disebut di sana maka diampunkan baginya pada hari akhirat. Jadi marilah kita senangkan jiran kita, permudahkan jiran kita, bantu jiran kita. Mudah-mudahan dengan kita melakukan demikian, kita juga akan mendapat kesenangan kita pada hari akhirat sebagai tuntutan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.